Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Ustazah harap kamu semua sihat. Pelajar tahun 1. Okey, pelajar tahun 1. Hari ini kita sambung pelajaran kita subjek Tauhid. Okey, ni buku Tauhid. Kalau nak rujuk buku teks, boleh buka muka surat. Boleh buka muka surat muka surat 14 sampai 44 kita akan sambung bab sifat mustahil bagi Allah. Sebelum ni kita dah belajar tentang sifat wajib bagi Allah. Ada 20. Sifat wajib bagi Allah ada 20, sifat mustahil Allah pun ada 20. Dia sifat yang berlawanan dengan sifat wajib tu. Contoh macam sifat wajib bagi Allah yang pertama iaitu ada. Jadi sifat mustahil Allah yang pertama lawan kepada ada, tiada. Maksudnya itu je, macam tu je. Sebab tu dia ada jumlah yang sama, 20 sifat wajib, 20 sifat mustahil. Okey, yang lepas kita sedikit ulang kaji yang lepas Kita belajar tentang sifat mustahil Allah 1 sampai 5. Yang pertama adamun, tiada. Lawannya ada. Ini sifat wajib. Yang ada ni sifat wajib bagi Allah. Lawan dia sifat mustahil bagi Allah, iaitu tiada. Ada, tiada. Yang kedua sifat mustahil bagi Allah iaitu hudus. Hudus, baharu. Hudus, baharu maksud dia. Jadi lawannya qidam, sedia. Maksudnya apa tu? Bukan lama tau. Ini baharu ni maksud dia baru, benda yang baru diwujudkan, baru dicipta. Allah bukan benda yang dicipta. Allah memang dah sedia ada. Dah sedia ada Allah ni. Tak ada siapa cipta, bukan benda baru. Macam kita benda baru. Sebab sebelum ni kita tak ada. Dah tu kita dilahirkan, kita dilahirkan oleh ibu kita. Jadi kita ni benda baru. Allah tidak dilahirkan. Allah tak ada ibu, tak ada ayah. Okey? Jadi itu maksud dia kat sini. Hudus, baharu. Lawan dia qidam, sedia. Sedia ada maksudnya. Jadi ini adalah sifat wajib. Yang ini sifat mustahil. Yang ketiga, fana. Fana iaitu binasa ataupun hancur. Tak kekal maksudnya. Kat dalam dunia ni semua akan hancur, betul tak? Akan hilang. Bila dah tiba hari kiamat, alam ni semua akan hancur, akan binasa. Itu maksud binasa hancur. Jadi sifat mustahil bagi Allah ni adalah binasa. Allah tidak akan pernah binasa. Allah tidak akan pernah hancur. Bahkan Allah adalah bersifat baqaun, kekal. Ini adalah sifat wajib bagi Allah, baqaun, kekal. Jadi lawan dia, sifat mustahilnya adalah fana'un, binasa. Allah sahaja yang kekal dalam dunia ni. Allah sahaja yang kekal, yang tak akan mati, tak akan hancur. Okey? Kita ni manusia, kita akan mati. Haiwan akan mati. Bahkan gunung-gunung dunia ni pun semua akan hancur bila dah tiba hari kiamat. Itu maksud dia, okey? Seterusnya, alamak, awal pula tekan. Yang keempat, mumatsalatuhu lil hawadisi. Allah ni sama dengan benda yang baharu. Sama dengan segala yang baharu. Itu adalah sifat mustahil bagi Allah. Sedangkan Allah, sifat wajibnya adalah Allah tidak sama dengan segala benda yang baharu. Maksudnya apa kat sini? Contoh benda baharu tu apa? Kita ni benda baru. Jadi Allah ni tak sama dengan kita. Tak sama dengan kita. Macam kita makan, minum, kita perlukan udara. Allah tak. Itu maksud dia. Allah bersalahan Allah dengan sesuatu yang baharu, dengan segala benda yang baharu. Allah tidak pernah ada benda baharu. Maksudnya macam kita ni hidup, kita dulu kecil, makin besar. Kita kan benda baru lah kiranya. Dulu kita pendek, sekarang kita tinggi. Itu benda baru. Jadi Allah ni tak. Allah ni sifat dia, itulah dia. Tak ada beza-beza. Memang sifat Allah adalah macam mana nak cakap macam tu lah. Dia tak ada beza. Dia tak ada perubahan macam kita. Allah ni memang kekuasaan dia,
kekuasaan dia, ketinggian dia semua memang sedia ada, memang tak ada macam kita. Macam kita akan mati kan. Allah tak akan mati. Itu maksud dia. Bersalahan Allah dengan segala yang baharu. Ini adalah sifat wajibnya. Dan sifat mustahilnya lawan dia. Bersamaan Allah dengan sesuatu yang baharu. Seterusnya, qiyamuhu bi ghairihi, berdiri dengan yang lain. Ini adalah sifat mustahil dia. Kalau sifat wajibnya, berdiri dengan sendirinya. Berdiri dengan yang lain ni maksudnya apa? Perlukan pertolongan orang lah. Perlukan pertolongan yang lain, tak ada. Allah tak perlukan siapa-siapa. Bukan macam kita Okey. Jadi kita ada buat latihan sikit. Ni kita dah siap dah ni. Hari ni kita nak sambung sifat mustahil bagi Allah dari yang 6 sampai ke 10. Okey? Okey, yang ke-6 adalah ta'addud. Ikut ustazah, ta'addud, iaitu banyak ataupun berbilang. Jadi sifat mustahil Allah ni adalah ta'addud. Allah ni tak banyak. Allah ni satu sahaja. Apa lawan dia? Apa sifat wajib Allah yang satu tu? Wahdaniyah, esa. Ini lawan dia. Ta'addud ni banyak. Esa ni satu. Allah ni satu sahaja, tak banyak Bukan macam kita. Kita manusia, kita banyak. Okey? Jadi wahdaniyah. Allah ni bersifat wahdaniyah. Wajib, sifat wajib bagi Allah itu wahdaniyah, lawannya ta'addud. Yang ketujuh, ajzun ataupun ajaz, iaitu lemah. Allah ni mustahil bagi Allah dia bersifat lemah. Allah ni tidak bersifat lemah, bahkan dia bersifat qudrah, iaitu kuasa, berkuasa. Seterusnya, karahatun, karahah, iaitu bersifat benci. Allah tidak bersifat benci, bahkan Allah bersifat berkehendak. Ini lawan dia, benci, berkehendak. Jadi seterusnya, Allah tidak bersifat jahlun, iaitu bodoh. Ini sifat mustahil bagi Allah tau. Allah ni mustahil bersifat bodoh. Bahkan Allah bersifat ilmun, mengetahui. Allah maha mengetahui. Dan yang seterusnya, yang ke-10, mautun, iaitu mati. Allah tidak bersifat mati. Ini mustahil. Allah mustahil akan mati. Bahkan Allah bersifat hidup, hayah. Ini adalah sifat wajib bagi Allah. Atas ni sifat mustahil. Itu lawan dia je. Okey. Buka buku teks, buku surat. Kita nak buat latihan sikit. Buka buku teks, buku surat 45. Okey, ta'addud. Dia suruh gariskan maksud dia. Ta'addud tadi apa? Berbilang-bilang ataupun banyak. Gariskan. Ambil pembaris, gariskan terus. Gariskan. Seterusnya, ajzun. Ajzun tadi apa? Lawan dia kudrah. Kudrah tu kuat. Ajzun, lemah. Gariskan lemah. Karahatun, benci. Gariskan kepada benci. Seterusnya, jahlun, jahil. Pernah dengarkan jahil, perkataan jahil? Jahil ni bodoh ataupun tak tahu. Jadi Allah bukan bersifat jahil. Sifat mustahil Allah ni adalah jahil, bodoh. Tapi sifat wajib bagi Allah lawan dia, Allah adalah maha mengetahui. Allah mustahil untuk Allah bersifat bodoh. Okey. Seterusnya, mautun, mati. Gariskan mati. Allah tidak bersifat mati. Allah bersifat hidup, hayah. Okay, next. Okay, ni awak boleh challenge je lah. Dia suruh sambungkan je. Yang pertama, ajzun. Ajzun tu lemah. Sifat mustahil Allah, iaitu lemah. Karahatun, benci. Sifat mustahil Allah. Allah bukan bersifat benci. Allah bersifat berkehendak. Seterusnya, ta'addud. Berbilang-bilang atau banyak. Allah tidak berbilang-bilang. Sebab tu kita kata namanya sifat mustahil. Mustahil ni apa? Mustahil ni tidak akan pernah ada pada Allah sifat-sifat ni. Contohnya, ta'addud, banyak. Allah tidak akan pernah bersifat banyak. Allah tu maha esa, iaitu wahdaniyah. Seterusnya, jahlun bodoh. Tu macam tu ejaan dia. Mautun, mati. Jadi inilah 5 lagi kita tambah sifat mustahil bagi Allah. Salin je, okey? Saya harap awak fahamlah maksud dia semua. Tolong hafal. Ini saja untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa-apa boleh